Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugasan yang kedua yang saya akan bentangkan adalah kisah pengembanan seorang wanita. Siapakah dia? Dia adalah Siti Hajar. Ya hamdulillah umat Ismail, semoga Allah merahmatimu wahai umat Ismail. Itulah doa yang dipanjatkan kepada Siti Hajar. Bagaimana pengembanan Siti Hajar sebagai seorang isteri dan juga seorang ibu. Nabi Ibrahim dan Siti Sarah ni sudah lama berumah tangga, namun tidak dikurniakan seorang zuriat. Jadi Sarah mencadangkan supaya Nabi Ibrahim menjadikan Siti Hajar sebagai madu dia. Pada mulanya Nabi Ibrahim keberatan kerana cinta dia kepada Siti Sarah ni tidak luntur. Namun selepas Siti Sarah berkeras, akhirnya Nabi Ibrahim bersetuju untuk beristikan Siti Hajar. Apabila Siti Hajar hamil, Nabi Ibrahim gembira lah. Dia harap Siti Sarah pun turut gembira. Namun berita kehamilan Siti Sarah membuatkan madu dia cemburu. Jadi kerana tiang hari cemburu dia tebal, terutama selepas kelahiran Nabi Ismail, Siti Sarah desak suami dia, bawalah Siti Hajar dan anaknya jauh dari tempat itu. Nabi Ibrahim dan Siti Hajar serta anaknya lantas menuju ke Baitul Haram. Siti Hajar ni adalah lambang wanita sejati yang taat kepada suami dan perintah Allah. Segala kesukaran, kepahitan, keresahan yang ditempuh Siti Hajar bersama anak kecilnya Ismail ketika ditinggalkan Nabi Ibrahim tengah padang pasir kontang adalah lambang kesetiaan dan kepatuhan seorang isteri kepada peraturan suaminya. Inilah iktibar kisah daripada Quran yang menggambarkan seorang isteri contoh yang menjadi lambang kewanitaan sejati. Kalau wanita Islam hari ini bersemangat kental seperti Siti Hajar, tentulah mereka akan sentiasa bahagia dan tidak akan mengenakan sekatan tertentu terhadap suami. Contoh yang ditunjukkan oleh Siti Hajar yang sanggup menempuh berbagai kesusahan hidup semata-mata kerana taatkan perintah Allah dan suaminya tidak syak lagi suatu contoh cukup baik untuk diteladani. Kisah ketabahan Siti Hajar turut mempunyai kaitan dan falsafah penting ketika umat Islam menunaikan ibadah haji sekarang. Jemaah yang berada di Tanah Suci sama ada ketika mengajarkan umrah atau haji, mereka dipadu atau dirukunkan selepas tawaf di Baitullah Al-Haram, menunaikan sa'i iaitu berulang-alik dari Safa ke Marwah sebanyak 7 kali. Ia bertujuan mengingati kembali falsafah penderitaan yang ditanggung Siti Hajar itu. Berikut adalah sebahagian kisah pengembanan Siti Hajar. Dalam dahan terik matahari di tengah-tengah padang pasir yang kering kontang, Nabi Ibrahim menunggak unta bersama Siti Hajar. Perjalanan agak sukar, namun hal itu tidak memberi kesan kepada mereka. Yang lebih diharapkan ialah ketabahan hati untuk meninggalkan Siti Hajar dan bayinya di bumi kersak itu. Sepanjang perjalanan, dikuatkan hatinya untuk terus bertawakal. Dia yakin Allah tidak akan manai hamba-Nya. Pasti ada hikmah di sebalik perintah itu. Selepas kira-kira 6 bulan perjalanan, tibalah mereka di Mekah. Nabi Ibrahim memilih sebuah lembah di tengah-tengah padang pasir. Nabi Ibrahim turun dari untanya dan mengikat tali unta di sebatang pokok tamar. Bahang sinaran matahari bukan kepalang. Tekaknya yang dari tadi kehausan, sedikit pun tidak diindahkannya. Yang dipikirkannya, bagaimanakah cara memberitahu istrinya mengenai perintah Allah itu. Sepanjang perjalanan lidahnya seolah-olah keluh untuk kata-kata. Selepas Siti Hajar diturunkan, tanpa berengah lagi Nabi Ibrahim bersiap sedia untuk pergi. Apabila Siti Hajar melihat pelakuan suaminya yang bergegas-gegas mahu pergi, ditariknya jubah suaminya sambil merayu-rayu. Wahai suamiku, apakah aku ditinggalkan bersama anakmu di sini? Tanpa memandang wajah istrinya, Nabi Ibrahim hanya mampu menganggukkan kepala. Oh, kiranya kerana dosaku menyebabkan engkau bertindak begini. Ampunkanlah aku. Aku tidak sanggup ditinggalkan di tengah-tengah padang pasir yang kering kontang ini. Nabi Ibrahim menjawab, tidak wahai istriku, bukan kerana dosamu. Siti Hajar bertanya lagi, kalau bukan kerana dosaku, bagaimana dengan anak ini? Anak ini tidak tahu apa-apa. Tergambakkah engkau meninggalkannya? Kepiluan dan kesedihan Nabi Ibrahim hanya Allah yang tahu. Katanya, tidak, bukan itu maksudku. Tapi apa dayaku, ketahuilah, ini semua adalah perintah Allah. Apabila disebut perintah Allah, Siti Hajar terdiam, keluh lidahnya untuk terus merayu. Terbayang olehnya penderitaan yang bakal dihadapi sendirian nanti. Dia yakin kalau tidak kerana perintah Allah, masih akan sanggup suaminya meninggalkan dia serta anaknya di situ.
Siti Hajar sedaya upaya menguatkan pergantungan dan pertolongan kepada Allah. Namun hatinya masih tertanya-tanya, apakah hikmah di sebalik perintah Allah itu? Ketika geladak hatinya semakin memuncak dengan rahmat Allah, disingkapkan penglihatan Siti Hajar ke suatu masa akan datang. Digambarkan tempat itu nantinya akan didatangi oleh manusia dari serata pelosok dunia yang berduyun-duyun datang untuk membesarkan Allah. Melihat peristiwa itu, terpujuk hatinya. Cinta dengan Allah dengan menegakkan agamanya perlukan pengorbanan. Lalu dengan hati yang berat tapi penuh keyakinan, Siti Hajar berkata kepada suaminya, "Jika benar ia adalah perintah Allah, tinggalkanlah kami di sini. Aku reda ditinggalkan." Suara Siti Hajar mantap sambil mengesat air matanya. Ditabahkan hatinya dengan berkata, "Mengenai keselamatan kami, serahkanlah urusan itu kepada Allah. Pasti dia akan membela kami. Masakan dia menganiaya kami yang lemah ini." Siti Hajar menggenggam tangan suaminya, kemudian dikucuknya, minta reda di atas segala perbuatan selama mereka bersama. "Doakanlah agar datang pembelaan Allah kepada kami," kata Siti Hajar. Nabi Ibrahim terharu dan bersyukur. Istrinya, Siti Hajar memang wanita terpilih. Ia segera mengangkat tangannya untuk berdoa, "Ya Tuhan kami, aku tinggalkan anak dan isteriku di padang pasir yang tandus tanpa pohon berkayu dan buah-buahan. Ya Tuhan kami, tengguhkanlah hati mereka dengan mendirikan sembahyang. Jadikanlah hati manusia tertarik kepada mereka. Kurniakanlah rezeki pada mereka daripada buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur kepadamu." Menitis air matanya mendoakan keselamatan anak dan isteri yang dicintai. Hati suami mana yang sanggup meninggalkan anak dan isteri di padang pasir tandus yang sejauh 6 bulan perjalanan dari tempat tinggalnya. Namun atas keyakinan padu pada janji Allah, ditunaikan juga perintah Allah walaupun risiko yang bakal dihadapi adalah besar. Selesai berdoa, tanpa menoleh ke arah isteri dan anaknya, Nabi Ibrahim terus meninggalkan tempat itu dengan menyerahkan mereka terus kepada Allah. Tinggallah Siti Hajar bersama anaknya yang masih merah dalam pelukannya. Diiringi pemujian suaminya dengan linangan air mata dan syukur, ditabahkan hati untuk menerima segala kemungkinan yang berlaku. Tidak lama selepas pemergian Nabi Ibrahim, bekalan makanan dan minuman pun habis. Air susunya juga kering sama sekali. Anaknya Ismail menangis kehausan. Siti Hajar hampir butuh. Di mana hendak disekan air di tengah padang pasir yang kering kontang itu. Sedang dia mencari-cari sumber air, dilihatnya dari jauh seperti ada air yang bertakung. Dia berlari ke arah sumber air itu. Tapi apa yang dilihatnya hanyalah fatar morgana. Namun Siti Hajar tidak berputus asa. Dari tempat lain, dia ternampak seolah-olah di tempat di mana anaknya diletakkan memancar sumber mata air. Dia pun segera berlari ke arah anaknya. Tetapi sungguh malang, yang dilihatnya adalah fata morgana. Tanpa dia sedari, dia berulang alik sebanyak 7 kali antara Bukit Safa dan Marwah untuk mencari sumber air. Tubuhnya keletihan, berlari ke sana kemari mencari sumber air. Namun tiada tanda-tanda dia akan mendapat air. Sedangkan anak yang kehausan itu terus menangis sambil menghentak-hentakkan kakinya ke bumi. Tiba-tiba, dengan rahmat Allah, sedang Siti Hajar mencari-cari air, terpancatlah air dari dalam bumi di hujung kaki anaknya Ismail. Pada waktu itu, gembiranya hati Siti Hajar bukan kepala. Dia pun mengambil air itu dan terkeluar dari mulutnya. "Zami, Zami, Zami," yang bermaksud, "Berkumpullah, kumpullah." Seolah-olah dia berkata kepada air itu, "Berkumpullah untuk anakku." Selepas peristiwa itu, kabilah yang berlalu akan berhenti untuk mengambil air. Ada pula yang terus bermastautin di lembah Bakkah, yakni Mekah, kerana dekat dengan sumber air itu. Begitulah kehendak Allah. Sengaja dia datangkan sebab musabab untuk menjadikan Islam gemilang dan Mekah menjadi tumpuan manusia. InsyaAllah. Amin.